Aku start record Silakan. Okay, start. Alright, Assalamualaikum. Hello guys, welcome to the live stream. Mesti buat lawak dulu. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome to Live of Pim with me, Pim. Alright, hari ni kita nak buat segmen yang baru, One Piece Podcast episod 1, di mana aku tidak berseorangan hari ni. Aku bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Okay, by the way, ini adalah semua grup, geng-geng daripada grup Wolf Pirate, grup WhatsApp yang aku pernah ceritakan kepada korang sebelum ni, dekat video-video aku yang sebelum ni. Dia adalah, Ada masuk juga. Oh, aku pernah mention sebelum ni. So inilah dia geng-geng yang ada dalam grup ni. Kita orang banyak menceritakan tentang teori dan sebagainya lah. So sebelum kita start, aku akan buat sedikit introduction dulu. Kita akan start dengan Didi Irwandi daripada channel Didi. Hello guys. Yes, kita ada Didi all the way daripada Sabah. And then seterusnya kita ada G. Yeah. Daripada channel Gigi yang masih belum aktif. And then kita ada Pak On the way, coming soon. Yes, kita ada Pak daripada Kajang, import daripada Kelantan. Pak adalah kartunis guys. Kartunis independent Malaysia yang sangat-sangat terbaik buat masa ni. Walaupun aku belum beli lagi. Macam ni lah. And then seterusnya kita ada frontliner daripada Nagori 9. Yeah. Guys. All the way from. Kasih buatkan aku lagu nanti jap lagi. Ya, nasib Rodi tak pakai PPE hari ni guys. So dia kena standby tu bila-bila boleh kena panggil. And last kali kita ada Mumu yang tidak kelihatan video dia. All the way daripada Miri. Mu, kau ada kat situ Mu? Yes, dia ada di situ. Tapi mungkin dia dapat mendengar semua orang, cuma dia tidak dapat membalas. Alright, so topik yang kita nak bincangkan hari ni adalah, adakah One Piece the best manga ever? So kita akan pergi one by one kepada setiap orang, and kita nak tengok conclusion dia. Adakah semua orang akan bersetuju yang One Piece ni is the best manga ever ataupun tidak? So kita start dengan Didi untuk dia share sedikit point apa yang dia minat tentang One Piece ni, and apa reason yang kemungkinan besar yang Didi rasakan yang One Piece ni boleh jadi the best manga ever. Tiba-tiba pula aku nervous. Aku nak tahu kenapa. Okay, dapatlah. Kita start dengan apa? Macam mana aku boleh kenal One Piece. Jadi aku kenal One Piece ni ialah sebenarnya daripada member kita seorang ni, frontliner kita ni, Rodi. Jadi aku kenal One Piece sebenarnya dari aku darjah 1 kan. Dari darjah 1 lah tu bro. Darjah 1. Masa tu yang komik yang top, masa tu majalah yang top, masa tu Kreko kan Rodi kan. Komik remaja. Komik remaja bro. Dekat komik remaja, manga yang top macam Kajika. Kau ingat Rodi? Kajika. Kalau Freeman kira manga yang baru lah kan. Senjata alam manusia. Senjata alam manusia. Senjata alam manusia. Itu manga-manga yang manga-manga yang top lah masa zaman darjah 1 tu. Tahun berapa? 1997 kan Bim? Masa tu Kreko nama komik remaja lagi. Komik remaja. One Piece ni rilis masa kita darjah 1. Jadi masa tu memang tengah hot lah sebenarnya. Lepas tu zaman tu Abang Rodi dia lagi otaku lah sebenarnya. Lagi fan of manga lah senang cakap. Jadi Rodi ni dulu dia ada koleksi komik yang banyak lah. Dan dia selalu bawa pergi sekolah. Salah satu manga yang dia bawa ialah One Piece. Kan Rodi? Betul. Fast forward pergi darjah, aku rasa start darjah 3 atau darjah 4 di sana yang kami sudah boleh pandai baca sudah. Jadi masa tu aku start baca One Piece lah. Walaupun bukan aku apa yang Rodi bawa pergi sekolah yang tu aku baca lah. Fast forward pergi darjah macam tingkatan 5 macam tu, aku lama dah follow One Piece lah masa tu po. Aku start betul-betul follow One Piece yang betul-betul gila masa diploma. Siapa? Masa tu tahun 2008 kan Bim, kita diploma kan Bim. Tapi yang buat aku tertarik mula-mula aku tengok sebab macam biasalah, aku rasa fan One Piece memang mostly akan tertarik dengan Luffy first karakter dia. Dah tahulah kamu, tapi aku rasa mostly begitulah. Sebab kalau aku memang tertarik dengan One Piece, dengan kebodohan dia, dengan Luffy, dengan kebodohan dia, dengan lawak dia. Lepas itu macam mana dia keluar dari yang benda yang barrel kan masa first episode kan. Kalau kamu ingat tu. Lepas tu satu lagi yang aku tertarik, One Piece ni memang masa tu aku memang tahu yang One Piece ni dia top manga, tapi kenapa dia punya lukisan buruk? Okay. Itu serius. Itu bagi aku macam dalam hati aku kenapa One Piece ni boleh jadi top manga padahal lukisan dia buruk. Dia buat aku lagi mau follow macam apa sebab dia ni jadi boleh jadi betul-betul top kan. Jadi aku follow. Lepas tu kalau tengok yang anime first episode dia pun memang dia punya lukisan memang parah lah. Dia punya animation pun memang animation yang dulu-dulu kan. Tapi lama-lama makin tersangkut lah orang cakap, makin melekat lah. Dan satu lagi selain daripada perasaan ingin tahu tu, satu lagi sebab aku minat One Piece ni, yang ini aku rasa antara sebab yang kuat lah bagi aku untuk aku minat One Piece. Sebab aku dah main-main, aku memang menitis air mata betul-betul kalau tengok One Piece. Kalau part yang
sedih-sedih ataupun part yang macam epic. Kan kadang-kadang epic yang macam tiba-tiba Going Merry kasih selamat dorang lah. Macam kau pun macam shit Going Merry gila lah. Macam Aku rasa memang tak sah kalau mana-mana fan One Piece kalau dia cakap dia tak pernah nangis tengok One Piece. Aku rasa agak impossible. itu bukan fan tu maksudnya tu. Ya. Sebab kalau orang yang betul-betul menghayati One Piece, impossible dia tak pernah menangis walaupun sekali, especially Going Merry lah kan. Baru-baru ni aku bawa bini aku tengok One Piece. Dia nangis kok walaupun dia bukan fan, tapi dia nangis. Dia nangis masa cerita yang awal-awal awal-awal arc yang masa ada anak anjing tu yang bagi punya orang robohkan kedai anak anjing tu. Kamu ingat kah? Okey. Yang itu. Okey. Bini aku nangis gila tengok tu. Itulah maksudnya Awal adalah juga. sedih sangat bagi aku. Betul. Itulah tu. Lepas tu dia nangis masa Sanji tinggalkan Barati. Dia nangis masa cerita Nami. Memang itulah aku cakap One Piece ni yang paling kuat dia lah bagi aku. One point terkuat dia touch emosi orang lah. Sama ada emosi happy, emosi sedih, memori. Memang itu yang bagi aku poin dia paling kuat lah. Ini orang ni Oda ni mau cakap macam mana? Oda ni aku rasa dia ni alien lah, serius. Dia ni alien of manga lah. Okay Ji, tadi kalau Didi dia dah share dah point dia. Kau pula macam mana? Bila secara ringkasnya bila kau start, macam mana kau boleh terpengaruh dengan One Piece, part mana yang kau rasa yang membuatkan kau betul-betul melekat gila dengan One Piece macam kau tak boleh tinggal dengan One Piece lah? So basically aku sebenarnya panas juga dengan Didi. Semua point dia dah ambil, aku nak cerita apa tu? Okay, tapi tak apa. So basically aku awal dulu aku tak adalah minat sangat One Piece ni. Macam Didi cakap tadi, kartun dia memang teruk gila. Saya pun tentu kita kecil lagi, budak lagi. Yep. So aku first start aku betul-betul tengok One Piece masa Marineford War. Dan tu kan tengah hype gila-gila. So aku start buka YouTube, Facebook, appear benda-benda tu. Macam layan je lah kan. Dia punya anime lah kan? Dia punya anime lah. Yes, anime dia. Macam tengok Luffy selamatkan Ace tu kan, macam touching gila babi kan. Macam perang besar pula. Lepas tu aku baca komen-komen semua macam menarik ni. Lepas tu terjebak lah dengan korang. Banyak orang start tengok One Piece dari Marineford lah. Yes. Satu lagi lah. Then bila korang cerita sikit pasal One Piece, okay, aku start lah tengok balik, follow. Tapi bila tengok storyline dia yang kebodohan Luffy, macam makin menarik. So aku daripada episode first sampai ke episode 700 dah aku. 700 ke 600. Dalam 3 bulan aku boleh betul-betul all out lah tengok. Dia tak boleh berhenti tu. Macam tengok kau tak faham. Betul. Aku faham je, betul. Berhenti. Kalau kau ngantuk, dia tandas, tidur. Itu je. Dia ketagihan habis. Makan pun aku buka tengok juga. Filem menarik, cerita dia menarik. Lukisan tu kita tolak tepi lah, grafik tolak tepi sebab kita faham zaman tu. Yep. Dan benda-benda yang antara aku suka, part Chef Zef tu. So yang tu first yang buat aku touching lah. Sebab Sanji ingat kan dia buat bekalan yang banyak dia seorang. Padahal semua tu duit emas. Dia tak buat makan langsung. Dan tu memang masa Sanji nangis tu aku pun sedih lah siap. Adakah itu sebab kenapa kau minat gila dengan Sanji? Aku minat Sanji first sebab memang dia cooker. Dia Kau yang prefer watak cooker lah dalam team Straw Hat ni. Tak yang berkaitan dengan aku. What? Cooker. Tu sebenarnya point dia. Dia tak sebut pasal kuat tu. Dia cakap pasal cooker je kan. Okay, nice. Sebab all blue tu lah kan. Blue? All blue. Jangan. Kau cakap pasal all blue pun sensitif. Sanji punya all blue tu lain sikit. Kau kena jelaskan. Kau nak all blue yang Sanji tu ke atau all blue yang betul-betul all blue? Watak yang aku minat tu umpama diri aku. Okay lah. Aku kena faham dah. Okay gitu. Maksudnya Didi ni pencinta wanita lah juga. Yeah. So Pak kau pula Pak apa kata kau share macam mana kau boleh start terjebak dengan One Piece ni, part mana macam yang lain share tadi, part mana yang betul-betul buat kau melekat dengan One Piece ni? Okay, punca aku tengok One Piece sebab Didi. Didi. Mana tak Didi? Sana ke sini. Tapi tak kisah. Tapi Didi lah puncanya tengok One Piece. Sebab dia ada satu sekejap. Aku terkejut tengok Pojak buat macam mana. Nak potong lah Jad. Kita ada Pojak kat sini guys. Seorang lagi panel kita dalam podcast ni. Nanti wow, panel malas aku nak explain pasal Pojak ni. Kau tunggu lapat dia nanti. Okay Pak sama Pak Aku mula-mula aku tengok One Piece. Bukan tengok lah, aku tahu pasal One Piece
dah lama lah, tapi yang jadi rasa nak tengok sebab Didi. Tapi time tu tak tengok full juga. Tak tengok daripada awal lah. Sebabnya tengok dia jenis style macam ni tau. Dekat YouTube aku cari apa One Piece funny moment. Funny moment tu ya. Funny moment. Didi tahu lah tu je dia tu. Tengok funny moment lah. Tapi dalam sangkut sebab nak tengok yang kelakar-kelakar lah. Tapi ada satu part ni yang jadi lekat tengok, yang jadi baca balik daripada awal lah. Sebab suka ni pasal backstory law. Yang tu yang jadi start tengok. Dekat Dressrosa tu lah. Corazon tu. Corazon. Tapi macam yang sebab tu aku setuju sama juga dengan point dia orang. Jadi yang pasal menyentuh emosi tu, ada time kan, ada yang masa apa dia gunakan kuasa dia dekat law. Okey, jadi tak dengar apa-apa. Tapi ada sampai masa dia pergi, sampai apa, tengok ada suara balik. Masa tu walaupun dia tak tunjuk tapi kita tahu time tu Corazon dah tak ada lah. Itu kan tu. Ui, gila lah. Gila. Corazon memang salah satu backstory paling sedih lah. Betul. Dah banyak One Piece yang tu lah paling sedih lah. Tapi sejak daripada keluar juga tengok time tu tengok balik lah. Tapi aku pula baca bukan apa ikut step, ikut baca daripada awal ke apa, tengok daripada awal tak. Aku tengok ikut up. Starting mula-mula apa One Piece aku tengok yang Skypiea. Lepas tu aku tengok Sailor Bug. Lepas tu tengok Marineford. Jadi tu yang tak faham cerita. Bila tengok sebab aku langkau up kan, jadi macam apa hal macam ni tak faham. Dan tengok yang lain balik. Tapi yang paling latest baca je lah, tak tengok dah. Okay. Oh, maksudnya kau tengok One Anime lah. Dah catch up semua lah. Baca manga ni lah. Tak sabar kan. Alright, so sekarang kita nak pergi ke Rodi. So Rodi boleh cerita kita punya tetamu jemputan hari ni macam mana kau boleh sangkut dengan One Piece Rodi? Macam kenapa kau mempengaruhi Didi? Apa yang membuat kau stay dengan One Piece sampai sekarang? Aku secara jujur aku sebenarnya bukan macam, bagi aku One Piece bukan top lah bagi aku lah. Bagi aku lah. Kan Rodi unik tu. Belum habis. Bagi aku bukan betul-betul fan One Piece sebenarnya. Aku jenis keseluruhan lah, aku memang minat manga. Tapi bagi aku One Piece memang antara manga yang paling menarik lah. Actually zaman One Piece macam Didi cakap lah, abang aku yang bagi kenal lah dekat semua manga lah yang ada. Dalam semua banyak manga yang aku baca, yang dia perkenalkan lah, ada beberapa yang aku rasa betul-betul menarik lah, yang aku start perkenalkan kepada Didi itu lah. Lepas tu One Piece salah satu. Actually time tu memang manga time tu memang gila-gila best time tu. Semua manga memang best. Macam contoh Samurai X, Hunter x Hunter, Slam Dunk, GTO semua tu. Itu antara saingan yang betul-betul kuat lah. Yo, Naruto kau tak sebut, Bok? Naruto aku sebut dalam hati. Ada aku dengan Naruto tadi. Dia memang banyak saingan. Tapi aku perasan One Piece ni dia berbeza dengan yang lain sebab macam yang Didi cakap lah, dia punya feel aku rasa memang lagi power dari yang lain. Sebab kalau tengok dari segi dia punya lukisan memang dia kalah lah. Kalau dari segi fighting pula, aku minat manga yang fighting juga sebenarnya. Aku rasa One Piece ni unik. Sebab kalau kita tengok dari hero-hero manga yang lain kan, dia terlalu bergantung dengan dia punya macam level OP. Macam setiap karakter dia memang dilahirkan ada kuasa yang OP. Macam saya bagi contoh Naruto lagi lah. Dia memang dia ada QB dalam badan dia. Nah itu contoh lah. Macam Samurai X, Kenshin, dia memang pemedang yang diajar oleh top guru pemedang paling hebat. Lepas tu Get Back Ban, dia memang dari keturunan yang pahlawan yang hebat-hebat. Lepas tu power lah. Luffy, siapa Luffy? Dia macam budak yang dapat buah syaitan loh, Devil Fruit. Tapi itu pun dia punya buah syaitan mula-mula paling bodoh. Badan dia jadi macam getah, macam itu ya. So saya pun macam mana boleh jadi hero? Luffy dia macam salah satu karakter yang dia guna daripada something yang orang ingat benda tu macam lemah, tapi dia dapat turn into betul bro. Lah. Dia yang buat aku betul-betul tertarik lah. Aku terus terang memang Luffy aku paling minat lah dalam One Piece. Memang karakter kegemaran aku lah Luffy. Jadi tadi lah. Dia buat dia jadi paling bodoh tapi paling hebat juga karakter dia dalam masa yang sama kan. Semua orang akan ikut cakap dia walaupun dia paling bodoh semua tu. Dan itu yang Oda berjaya buat lah, yang berjaya buat saya betul-betul tertarik dengan One Piece. Memang banyak part yang bagi impact. Tapi yang first kali bagi impact yang saya ingat waktu Drum Island, Chopper punya cerita. Chopper. Bagi aku itu yang
bagi impact dengan hasil tempo betul. Lagipun aku pun kerja dalam bagian perubatan kan. Gila dengan kau. Start dari itu memang boleh berhenti follow One Piece. So, sekarang cerita-cerita kau macam Chopper lah. Kau nak jadi orang yang boleh menyembuh segala-gala penyakit. Lainnya kita. Bukan juga sebenarnya. Aku malas juga bekerja. Cuma benda tu bagi impact lah. Faham.